Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam PDPC online secara maya ya. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan semuanya berada dalam keadaan sihat, jaga diri ya. Kerana kita sekarang ni dalam keadaan COVID-19 semakin memuncak. Dan satu lagi, walaupun kita dalam PKPB bukan bermakna kamu tak boleh belajar ya. Kamu tetap boleh belajar dengan cara online sebegini. Jadi video PDPC ini akan membantu kamu untuk kamu meneruskan pembelajaran bagi subjek pendidikan Islam. Jadi sebelum kita teruskan pelajaran kita baca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah anak-anak ini memahami apa sahaja ilmu yang diperolehi, yang diberikan kepada mereka ya Allah. Tetapkanlah ilmu dalam minda mereka ya Allah. Bukakanlah hati mereka untuk menerima apa sahaja ilmu baik yang diperolehi daripada guru-guru mereka ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami ini sebagai amalan yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik ya anak-anak. Okey, kita teruskan dengan buku modul gemilang. Macam biasa, pastikan buku ini berada di depan kamu beserta dengan pensel. Okey, Ustazah akan bincangkan dan memberikan tips-tips untuk menjawab soalan-soalan ini ya. Okey, kita pergi kepada muka surat 30 bab akidah. Okey, tajuk hari ini yang ingin kita bincangkan ialah perkara-perkara yang membatalkan iman. Ingat lagi tak? Perkara-perkara yang membatalkan iman. Ustazah pernah bagi formula untuk kita ingat perkara-perkara yang membatalkan iman. Ada berapa? Siapa ingat? Okey. Okey, kita ada 6. Ada 6 perkara yang boleh membatalkan iman. Okey, Ustazah bagi lagi sekali formula dia, akronim dia. Yang tak tahu, catat. Okey. Saya kena rotan kerana saya nakal. Itu akronim dia. Saya kena rotan kerana saya nakal. Okey, saya yang pertama, apa dia? Syirik. Kena kufur. Rotan riddah. Kerana khurafat. Saya sihir, nakal, nifaq. Okey, cukup 6. Saya kena rotan kerana saya nakal. Okey, saya syirik, kena iskufur, rotan, riddah kerana ialah khurafat, saya ialah sihir, manakala last kali nakal ialah nifaq. Tu kena ingatlah. Kalau ditanya senang bila kita ingat formula begini. Baik, tajuk riddah. Kita pergi kepada tajuk riddah. Okey, ni soalan kertas 1. Kamu kena ingatlah apa yang kita bincang ni masih lagi dalam kertas 1 soalan subjektif. Ini memang killer Soalan dalam kertas 1 memang soalan killer. Jadi kena berhati-hati pastikan kamu ingat fakta. Okey, soalan 1. Nyatakan 2 cara berlakunya murtad. Okey, dia nak cara. Jadi kena cakap cara lah. Tak boleh kita cakap benda selain daripada cara. Okey, baik. Jadi jawapan dia, kita cek balik. 2 cara berlakunya murtad ialah, dia ada 3 je jawapan dia. Apa dia? I'tiqad, 1. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, perbuatan. Saya nasihatkan kamu bila soalan begini, jangan buat secara karangan. Pastikan kamu buat fakta. Okey? Dash, contoh jawab 2 cara berlakunya murtad. Okey, apa dia? Dash i'tiqad, dash perkataan, dash perbuatan. Tu dia jawapan dia. Jangan buat karangan. Cara berlakunya murtad ialah pertama ialah i'tiqad. Manakala yang kedua tak mau. Kena ada dash 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 tu. Senang pemeriksa nak tanda. Okey, itu soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Jelaskan 2 kesan perbuatan riddah. Okey, 2 kesan. Apa maksud 2 kesan di sini? 2 kesan di sini mestilah negatif. Jangan pula jawab positif. Sebab dia nak kesan perbuatan riddah. Kita tahu riddah ni apa?
Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, nak tanya kamu, maksud riddah tu apa? Lupa Ustazah nak tanya tadi. Apa maksud riddah? Riddah ialah perbuatan keluar daripada Islam. Kalau orang yang melakukan riddah, yes, dia ialah murtad. Jadi kena ingat ya. Kesan perbuatan riddah. So jawapan dia 2 kesan perbuatan riddah. Kat sebelah tu dah ada dah jawapan. Cumanya jawapan kat situ dia bagi poin-poin je. Jadi kamu kena jawab secara ayat lah. Jangan jawab itu saja. Tak betul. Dia kena jawab secara ayat. Baik, antara kesan-kesan perbuatan riddah ialah hubungan, tu tengok hubungan terfasah. Takkan nak jawab hubungan terfasah je. Hubungan suami isteri terfasah. Maknanya tak boleh bersama dah. Hubungan suami isteri terfasah, dah kena berpisah. Dia tak boleh jadi suami isteri dah. Dia bukan suami isteri lagi. Satu, tu kesan. Kesan di sini mesti buruk, negatif. Jangan pula buat positif. Yang kedua, haram dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Catat. Haram dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Jawapan Ustazah nak bagi ni banyak. Jadi pandai-pandai kamulah ambil space untuk letak jawapan-jawapan yang saya nak bagi. Saya nak bagi 5 ni. Dekat situ dia garis dia tempat kosong 2 je. Saya nak bagi 5. Yang ketiga, haram menerima harta pusaka daripada waris yang beragama Islam. Orang yang murtad dia keluar daripada Islam, katakanlah waris dia meninggal, dia tak boleh terima harta pusaka sebab dia bukan Islam lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, hartanya haram dipusakai oleh waris beragama Islam. Kalau dia keluar daripada Islam, waris dia, contohlah si bapa keluar Islam, jadi anak dia tak boleh terima. Ayahnya kaya raya, jadi dia tak boleh terimalah harta itu sebab hukum dia adalah haram. Baik, kemudian soalan seterusnya ialah jawapan seterusnya ialah dia menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Takut penghuni neraka, dia takkan jadi penghuni syurga sebab dia mati dengan keadaan murtad. So 5 jawapan tu. So ingat, itu kesan perbuatan riddah ataupun perbuatan murtad. Baik, yang ketiga, jelaskan 2 cara menangani orang murtad. Apa cara menangani orang murtad? Macam mana kita nak buat dengan orang murtad? 2 cara menangani orang murtad ialah ada 2 cara. Pertama, memberi perlindungan kepada orang mu'allaf. Apa maksud? Sebelum tu saya nak tanya, apa maksud cara menangani orang yang murtad? Maksudnya, apa kita nak buat? Bila kita tahu seorang tu murtad, kita nak buat apa? Cara nak buatnya ialah yang pertama sekali, kena beri nasihat. Nasihat tu. Kita kena beri nasihat. Kenapa kena beri nasihat? Supaya dia segera bertaubat. Ini adalah soalan jelaskan. So, kita tak perlu penerangan Jadi, ingatlah, soalan jelaskan hanya kita jawab dalam keadaan 4-5 patah macam tu. Tapi kalau awak nak bagi penerangan pun dialu-alukan. Jawapan yang kedua, memberi perlindungan kepada golongan mu'allaf. Apa maksud dia? Kita kena beri perlindungan kepada golongan mu'allaf. Maksudnya dia dah Islam. Bila dia dah Islam, kita kena jaga orang mu'allaf ni supaya dia tidak balik semula kepada agama lama ataupun dia keluar daripada Islam. Yang ketiga dan 4 jawapan, pandai-pandailah spacekan dia. Yang keempat, pemerintah hendaklah menguatkuasakan undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang ni maknanya nak elak daripada orang murtad tu, daripada seorang Islam tu mudah-mudah je dia jadi murtad. Kena kuatkuasakan undang-undang Islam. Ini peranan kepada JAKIM contohnya. Peranan macam kita Selangor ialah JAIS. Mereka perlu buat kuatkuasakan orang yang murtad, kena diuruskan dengan cara yang betul supaya mereka balik semula kepada Islam. Ataupun kita maksudkan di sini, orang-orang ini mereka dah rasa-rasa macam nak murtad, kita pulihkan akidah mereka, kuat-kuasakan undang-undang tu. Baik, yang keempat ialah memberi pendidikan agama yang secukupnya. Maksudnya orang yang baru Islam ataupun mereka yang kita ni sendirilah, kita yang agama Islam ni perlu belajar agama tu dengan lebih banyak lagi supaya kita bila ada ilmu tentang agama, kebarangkalian untuk murtad itu tidak mustahil sama sekali. Okey, boleh faham okey. Sekarang kita pergi kepada nombor 4 Jelaskan 2 hikmah hukuman bunuh kepada orang murtad. Apa maksud hikmah di sini? Awak kena faham Hikmah maksudnya ialah
kebaikan. Faedah. Apa faedah? Bila soalan hikmah, awak kena cerita benda positif. Ingat lagi? Kalau soalan tu adalah soalan hikmah, awak kena cerita jawapan tu jawapan yang positif. Maknanya apa yang kita dapat. Jadi kena faham tu. Okay. So, awak boleh buat sebagai kata kunci depan, kepala jawapan lah. Kat atas tu sebelum ni, tadi saya lupa nak cakap tu, kepala jawapan tu. 2 hikmah hukuman bunuh kepada orang murtad ialah, dia nak 2 je. Tapi kalau kamu misal kata kamu tak yakin 2 jawapan, kamu nak bagi 3 atau 4, dia alu-alukan. Sebab kadang-kadang untung juga orang bagi jawapan banyak ni. Tapi make sure masa tu cukup lah. Okay? Contoh dia bagi 4. Jawapan pertama dengan kedua memang salah. Jadi jawapan 3 dan 4 betul. Jadi dia tetap dapat markah. Tapi kalau dia jawab 1 dan 2, dua-dua tu adalah salah, maka 0 lah, tak dapat jawapan, tak dapat markah. Okey, so nombor 4, hikmah hukuman bunuh. Buat kata kepala jawapan, kata kunci kepada jawapan. 2 hikmah hukuman bunuh kepada orang murtad ialah, okey, apa jawapan dia? Hikmah dia ialah untuk memberi amaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermainkan. Untuk mengingatkan kepada seseorang itu bahawa agama Islam tak boleh dipermainkan. Okey, 1, memberi amaran. Yang kedua, menjadi bukti ketegasan. Dapat tak ni? Cepat ke? Okey, saya ulang balik nombor 1. Memberi amaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermainkan. Okey. Ada dah kan tu? Ada dah atas dalam kotak tu amaran. Okey, yang kedua, menjadi bukti ketegasan Allah terhadap mereka yang melakukan dosa. Menjadi bukti. Maksudnya, kalau dia buat benda yang murtad, perkara murtad ini, okey, maka menjadi bukti kepada ketegasan Allah terhadap mereka yang melakukan dosa. Jadi mereka kena hukum bunuh. Hukuman bunuh. Kenapa perlu diadakan hukuman bunuh pada orang murtad ni? Jadi bila ada hukuman bunuh, maksudnya menunjukkan bahawa Allah itu maha tegas. Okey, yang ketiga ialah menghindari perpecahan dalam kalangan umat Islam. Supaya dapat elakkan daripada berlakunya murtad. Jadi buat hukuman bunuh. Bila ada hukuman bunuh, maka terhindarlah perpecahan dalam kalangan umat Islam. Jadi sebab apa? Sebab tak ada orang nak murtad. Okey, yang keempat, menjaga kesucian agama Islam daripada tercemar. Ini yang paling utama sebenarnya untuk menunjukkan bahawa agama Islam tu agama yang suci. Jadi tak senang-senang orang nak murtad. Kalau murtad, jadi dah diberi nasihat, dah disiasat dan sebagainya, dia diajak untuk masuk balik Islam, dia tak mau. Jadi pada waktu itu barulah boleh dihukum bunuh. Dia tak senang-senang hukum bunuh ni. Bukannya nama okey orang ni dah murtad, terus hukum bunuh. Tak boleh. Dia kena ada siasatan daripada pihak berwajib. Nasihatkan dia. Okey, bagi nasihat dan sebagainya lah. Usaha untuk dia masuk balik Islam, tapi tak berjaya juga, barulah kita buat hukuman bunuh. Ini adalah hukuman Al-Quran, daripada Al-Quran. Bukan saja-saja bukan saja-saja Allah letak hukuman bunuh ini kepada orang murtad. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, perkara yang membatalkan yang kedua tadi riddah. Sekarang kita pergi kepada nifaq. Apa maksud nifaq? Apa maksud nifaq? Nifaq adalah perbuatan. Okey, kalau orang munafik. Apa maksud nifaq? Yes, nifaq ialah berpura-pura mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh faham Okey, terus nombor 1. Nyatakan 2 ciri munafik. Jadi awak boleh buat jawapan, awak start lah. 2 ciri munafik. Apa maksud ciri? Fahamkan dulu. Ciri tu apa? Ciri ialah sifat-sifat, kriteria. Orang munafik ni macam mana? Okey, awak bolehlah buat jawapan. 2 ciri munafik ialah, kemudian dash, 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 dash. Maknanya dash jawapan, dash jawapan. Okey, apa dia? Yang pertama tu dah ada dah. Bercakap, apabila bercakap dia berdusta. Tu jawapan pertama Apabila dia bercakap dia berdusta. Tu orang munafik, ciri pertama. Ciri yang kedua, apabila diberi amanah dia khianati. Tu ciri kedua. Apabila diberi amanah dia khianati. Okey, yang ketiga, apabila berjanji dia mungkar. Dia berjanji nak buat sekian-sekian tapi dia tak buat. Dia memungkiri. Dia mungkar. Bukan mungkar. Apabila berjanji dia memungkiri janji tersebut.
Maknanya dia tak laksanakan. Itu ciri munafik juga. Dan yang keempat, apabila dia bertengkar melampaui batas. Maksudnya, apa maksud melampaui batas? Maknanya bertengkar tu gila-gila lah. Orang tak ada apa pun, dia tak sampai nak bunuh dan sebagainya. Itu adalah ciri munafik. Baik, kita pergi kepada nombor 2. Soalan, jelaskan 2 akibat buruk munafik. Awak fahamkan dulu maksud akibat. Apa maksud akibat? Akibat buruk. Benda yang tak elok lah. Apa berlaku bila mana dia jadi munafik. Apa akibat buruk dia? Kat situ ada jawapan. Kalau akibat buruk tu memang awak tak payah nak pening-pening. Awak jawab je. Hidupnya tidak akan tenang. Ataupun tidak tenang dalam kehidupannya. Tidak tenang sama juga dengan tidak tenteram. Jangan jawab tidak tenteram, tidak tenang nombor 1. Yang kedua, tidak tenteram. Jadi markah akan dapat 1 saja. Pemeriksa bagi markah nombor 1 saja. Yang kedua tu dia buat slash. Okey, jawapan seterusnya, menghancurkan kekuatan agama Islam. Menghancurkan kekuatan umat Islam. Jadi bila orang bersifat munafik, kekuatan umat Islam yang dipandang hebat dia jadi drop, jatuhlah. Okey, yang ketiga, menghalang usaha pembangunan negara. Pembangunan negara tu jadi down. Negara jadi down. Pembangunan jadi tak boleh nak terus diteruskan. Sebab apa? Sebab sifat orang munafik. Yang keempat, tulis. Menghilangkan sifat percaya mempercayai sesama manusia. Aku tak percaya kat engkau tak percaya kat aku. Itu maksud dia. Menghilangkan sikap percaya mempercayai sesama manusia. Yang kelima, melemahkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okey, apa maksud? Melemahkan perpaduan. Maknanya masyarakat itu tidak bersatu padu. Okey, jelas ya? Boleh ya setakat ni? Okey, kita teruskan. Okey. Tajuk yang ketiga, dosa-dosa besar. Okey, dosa-dosa besar. Antara dosa-dosa besar di sini ialah mencuri, merompak, berzina. Itu antara dosa-dosa besar. Baik. Soalan nombor 1. Kita pergi pada soalan nombor 1. Nyatakan 2 syarat hukuman potong tangan. Ini difokuskan kepada potong tangan lah. Ini dosa besar yang khusus untuk mencuri. Bila dia melakukan perbuatan mencuri, maka apa hukuman dia? Hukuman dia ialah potong tangan. Jadi sebelum dipotong tangan tu, dia kena pihak berwajib kena pastikan ada syarat-syarat tertentu tu dah diikuti. Ada syarat-syarat ni memang cukup syarat-syarat. Okey, apa syarat-syarat? Ada 4 kat situ, dia telah tulis kat situ ya. Okey, kita tengok syarat-syarat dia. Okey, untuk orang yang mencuri, okey, saya akan bagi 7 kat sini ya. Okey, catat syarat-syarat orang yang mencuri untuk dipotong tangan tu. Okey, pertama, cukup umur. Maknanya dia dah baligh lah. Kalau dia belum baligh, tak boleh potong tangan. Kena hukuman lain, takzir dipanggil ya. Okey, cukup umur. Okey, 1. Yang kedua, sempurna akal. Buat catatan maknanya akal dia betul. Kalau dia orang gila, dia tak sempurna akal. Jadi tak boleh jatuhkan hukuman potong tangan. Baik, dah 2 Yang ketiga, kemahuan sendiri. Maksudnya dia bukan dipaksa, dia willing to do. Dia memang nak buat dengan kehendak dia sendiri. Kalau dipaksa, kalau kamu tak buat, kena bunuh. Itu lain. Itu dipaksa lain. Yang keempat, barang disimpan di tempat yang selamat. Maksudnya orang yang mencuri tu dia curi barang tu memang dah disimpan kat rumah, dah cantik dalam peti besi. Dia masuk mencuri. Itu adalah kesalahan dia. Okey, dia salah lah, cukuplah syarat untuk potong tangan. Maknanya barang tu mesti disimpan di tempat selamat. Kalau barang tu memang duduk kat luar je, duduk kat tepi jalan, selamat tak? Tak selamat. Itu tak cukup syarat untuk potong tangan. Baik. Yang seterusnya, nombor 3, nombor 4 dah, nombor 5. Barang kepunyaan orang tertentu. Maknanya dia curi, memang barang tu adalah hak orang yang tertentu. Bukannya memang dia ambil tepi jalan, tak tahu hak siapa. Kalau hak orang tertentu, barulah kena apa? Kena potong tangan. Yang seterusnya, cukup nisab. Apa maksud cukup nisab? Maksudnya barang tu cukup nisab. Barang tu memang cukup dia punya
kita nak kata apa, cukup dia punya syarat lah, timbangan dia. Dia punya pada barang tu. Nisab ni maksudnya apa nak cakap? Dia macam cukup timbangan gitulah. Okey, kemudian bukan kerana lapar atau miskin. Okey. Maksudnya dia mencuri bukan sebab dia lapar ataupun bukan sebab kemiskinan yang bersangatan. Jadi bila cukup syarat-syarat ini, maka wajarlah dia kena potong tangan. Alright. Okay, next. Kita pergi kepada tajuk minum arak. Okay, ini dosa-dosa besar jugalah. Dosa besar yang pertama tadi mencuri, merompak. Yang kedua, dosa besar yang kedua minum arak. Okey, nombor 1. Nyatakan 2 kesan minum arak kepada individu. 2 kesan. Apa maksud 2 kesan? Buruk ke baik? Kesan ni adalah benda yang buruk. Okey, apa dia kesan dia? Okey, orang-orang yang minum arak, kesan dia ada 2. Satu, kesan kepada individu. Satu lagi, kesan kepada masyarakat. Okey, kita tengok kesan kepada individu. Okey, menghilangkan kewarasan akal. Itu kesan yang pertama. Maknanya akal dia tak betul lah sebab dia duk minum arak. Okey, akal dia jadi tak waras. Yang kedua, menyebabkan berlaku pergaduhan dan juga perkelahian. Okey, bergaduh. Bila ni mudahlah awak boleh fikirlah. Benda ni boleh fikir ya. Okey, yang ketiga, memudaratkan anggota badan. Maknanya badan dia sakit. Ya, orang minum arak ni dia punya urat-urat saraf dia tadi dah tak stabil tak sempurna. Okey, yang seterusnya, mendorong seseorang melakukan maksiat. Bila minum arak, dia boleh buat benda yang lebih jahat. Ya. Contoh, orang yang minum arak, mula-mula dia minum arak, lepas tu dia boleh berzina, lepas tu dia boleh membunuh kerana malu. Sebab dia dah melakukan zina, dah ada anak, daripada hasil zina dia malu, dia bunuh perempuan yang dia zinakan tadi. Okey, seterusnya lupa kewajipan kepada Allah. Dia tak ingat dah dia nak semayang, tak ingat dah tanggungjawab dia sebagai seorang suami kalau dia suami ya. Okey, nombor 2 kesan masyarakat kesan yang kedua ialah kesan kepada masyarakat. Okey, apa jadi pada masyarakat? Yang pertama, masyarakat berada dalam keadaan tidak aman. Masyarakat dia jadi macam mana tak aman ni? Maksudnya masyarakat dia kacau bilau, ya, tak aman. Yang kedua, berlaku keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat. Maksudnya masyarakat dia akan jadi hancurlah. Jadi tak sempurna. Anak tak hormat pada ibu, kemudian suami isteri asyik bergaduh. Jadi orang muda tak hormat pada orang tua. Jadi itu keruntuhan moral. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan dalam kalangan masyarakat. Dapat catat menimbulkan permusuhan dalam kalangan masyarakat. Masyarakat jadi bergaduh antara satu sama lain. Dan yang keempat, membebankan ahli keluarga untuk proses pemulihan. Nak pulihkan balik dia tu, jadi keluarga rasa terbeban. Jadi itu jadi kesan daripada minum arak kepada individu. Kesan pada individu saya dah cakap. Okey, yang kedua tadi kesan pada masyarakat. Kita terus pada jawapan tadi. Ustazah dah bagi jawapan Ustazah tak baca soalan. Jadi Ustazah dah cakap lah tadi, kesan minum arak kepada masyarakat. Jawab sekurang-kurangnya 4 patah ataupun 5 patah perkataan untuk satu ayat ya. Okey, nombor 3, nyatakan syarat sabit hukuman minum arak. Maksudnya sabit hukuman minum arak ni maknanya macam mana nak tahu bahawasanya orang minum arak ni boleh diletakkan hukuman, boleh diberi hukuman. Okey, syarat sabit dia ialah yang pertama, dia sempurna akal. Maksudnya dia bukan orang gila masa dia minum tu. Dia akal dia sempurna, dia waras tapi dia minum. Yang kedua, dia nak, bukan dipaksa. Bukannya atas paksaan seseorang, tak, dia mahu. Okey, yang ketiga, dia tahu yang diminum adalah arak. Dia tahu yang dia minum tu arak, bukannya dia minum air. Dia tahu benda tu. Jadi bila cukup tiga perkara ini, maka sabitlah dia, maka mestilah dia itu dikenakan hukuman. Okey, boleh faham? Okey, jelas ya. Jawapan dah ada dah tu. Okey, kamu cuma panjangkan ya. Baik, seterusnya perbuatan dosa besar yang seterusnya, yang ketiga, okey, menuduh zina. Apa maksud menuduh zina? Qazaf. Ingat ya, qazaf ni tuduh seseorang melakukan zina. Ya, bukan tuduh-tuduh biasa, ni tuduh yang boleh menyebabkan maruah hilang dan seumpamanya. Okey, nombor 1, nyatakan hukuman qazaf. Baik, macam mana hukuman qazaf? Kita jawablah, hukuman qazaf kena ingat.
Qazaf 80 kali sebatan. Kalau minum arak tadi 40 kali sebatan. Tak ada soalan tapi saya tetap saya nyatakan saya bagi tahu. Okey, kalau minum arak 40 kali sebatan. Kalau qazaf 80 kali sebatan. Kalau dosa besar tadi, kalau mencuri tadi potong tangan. Kalau merompak, potong secara bersilang kaki dan tangan. Alright. Nyatakan hukuman qazaf. Okey, boleh jawab 80 kali sebatan. Okey, tidak diterima. Satu lagi, dia tidak boleh diterima penyaksian dia selama-lamanya. Maksudnya kalau lah misal kata dia menjadi saksi, dia nampak sesuatu perkara untuk pembunuhan dan sebagainya, tak boleh terima penyaksian dia. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang minum arak. Dia peminum arak, ya. Minum arak pula. Dia adalah orang yang menuduh zina. Silap. Okey? Sebab dia dah pernah buat kesalahan menuduh orang berzina, maka dia tak boleh diterima sebarang penyaksian dia. Okey, dua lah hukuman dia, ya. Okey, satu, 80 kali sebatan. Kena cakap, jangan cakap 80 kali je, kena cakap sebatan. 80 kali sebatan. Kalau cakap 80 saja pun salah, ya. Ayat kena betul. 80 kali sebatan. Yang kedua, tidak diterima penyaksiannya sampai bila-bila, atau selama-lamanya. Alright. Yang kedua, jelaskan dua sebab Islam melarang perbuatan menuduh zina. Kenapa Islam melarang? Apa sebab Islam larang? Okey, perbuatan tuduh orang zina senang-senang je. Okey, apa sebab? Okey, yang pertama, tu jawapan dah ada, ya. Dia menuduh berzina adalah penganiayaan kepada seseorang wanita. Maksudnya kita niayalah dia kan. Menganiayai seorang wanita. Yang kedua, menggugat keharmonian rumah tangga. Tu gugat keharmonian. Keharmonian apa? Menggugat keharmonian rumah tangga ataupun menggugat keharmonian keluarga. Bolehlah buat ayat sendiri, ya. Okey, yang ketiga, menimbulkan pergaduhan di kalangan masyarakat ataupun menimbulkan pergaduhan di kalangan family. Okey, yang keempat, wanita tersebut akan dipandang hina oleh masyarakat. Itu adalah antara jawapan. Dua sebab tadi, ya. Fahamkan betul-betul soalan, baru boleh buat jawapan. Kalau tak faham soalan, nanti jawapan awak lagi, dia tak betul. Okey? Alright. Okey, tajuk seterusnya saya ambil sikit lagi. Okey, tajuk riba. Riba ada berapa jenis? Ingat lagi tak? Riba an-nasi'ah dan juga riba al-fadl, ya. Okey, soalan dia, jelaskan dua hikmah pengharaman riba. Kita tahu kan riba adalah haram. Hukum dia haram. Seorang yang nak buat riba, nak melakukan riba, maka hukum dia berdosa. Okey. So, apa hikmah? Hikmah ni apa maksud hikmah? Hikmah ialah kelebihan. Apa baiknya? Apa bagusnya? Tu maksud dia. Apa bagusnya riba diharamkan? Okey, apa bagusnya? Yang pertama, okey, menggalakkan semangat tolong menolong. Apa maksud tu? Menggalakkan semangat tolong menolong ni maksudnya kalau tak ada riba, maka semangat tolong menolong wujud. Macam tu, Okey, dia nak jawapan bila dua hikmah pengharam riba ni maksudnya jawapan elok lah, jawapan positif. Okey, yang kedua, mewujudkan kestabilan ekonomi. Yang ketiga, membanteras kezaliman ke atas orang miskin. Itu ada dah. Dia punya ayat tu dah ada, kamu tambah je. Okey, yang keempat ni tak ada. Okey, mencegah sifat pentingkan diri sendiri. Okey, dan yang kelima, mengecilkan jurang antara orang miskin dan kaya. Maknanya potensi untuk ada jurang besar tu tak ada. Dia jadi kecil lah. Okey. Dan seterusnya boleh hilang jurang perbezaan. Okey, saya tambah lagi satu sikit lagi. Tajuk tuntutan taubat. Okey. Tuntutan taubat. Okey. Taubat ni apa? Apa maksud taubat? Kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah melakukan dosa. Okey. Baik, nombor satu. Jelaskan dua syarat taubat. Syarat taubat. Apa maksud? Perkara yang menyebabkan taubat Allah terima. Tu maksud syarat taubat. Okey, yang pertama, menyesal. Menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Jangan jawab menyesal saja, tak boleh. Menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan.
Okey, yang kedua, berazam untuk berhenti melakukan maksiat. Ataupun kamu jawab, berhenti melakukan maksiat dengan segera. Kita buat dosa tu kita stop terus. Berhenti melakukan dosa dengan segera. Yang ketiga, berazam tidak akan mengulanginya lagi. Ini biasa pelajar tahu. Okey, orang yang telah melakukan taubat, dia nak supaya taubat diterima, dia berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Yang keempat, memohon maaf terhadap orang yang berkaitan dengan kesalahan dia. Buatlah ayat mohon maaf. Baik, nombor 2, nyatakan dua cara untuk bertaubat. Apa cara bertaubat? Okey, yang pertama, dia mesti beristighfar. Istighfar macam mana? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu panjang. Kalau pendek, astaghfirullahalazim. Baca seterusnya lah. Okey. Dan yang kedua, dia kena solat sunat taubat. Solat sunat taubat. Apa taubat? Apa nama taubat yang dituntut untuk kita lakukan bila kita bertaubat? Nama dia apa? Yes, taubat nasuha. Taubat bersungguh-sungguh. Okey, nombor 3. Pergi pada nombor 3, last Jelaskan 2 hikmah taubat. Apa dia hikmah taubat? Apa maksud hikmah? Hikmah ialah kelebihan, kebaikan. Ingat, hikmah, kelebihan, kebaikan. Apa kebaikan adanya taubat? Okey, kalau hikmah, awak punya poin jawapan mudah je. Disayangi. Kalau disayangi itu dirahmati sama. Disayangi Allah, dirahmati Allah, dikasihi Allah. Itu poin sama. Kalau awak buat 3-3 ni, dikira satu markah sahaja. Jadi jangan buat satu ni. Kena buat satu, lepas tu jawapan lain. Kalau buat 3-3, kamu kata, dah buat dah. Itu dikira satu markah je tu. Sebab dia poin sama. Baik, okey. Apa jawapan dia? Kalau hikmah ni kamu boleh, mudah je. Disayangi Allah, atau diredai Allah, ataupun dirahmati Allah. 1 poin. Okey, yang kedua, jiwa akan sentiasa tenang. Sama juga dengan hidup sentiasa tenteram. Jiwa tenang, hidup tenteram ni sama. Selalu ada pelajar, dia buat dua-dua ni. Jadi rugilah. Dia ingatkan dapat 2 markah, 1 je dapat. Okey, jiwa akan sentiasa tenang. Hidup akan sentiasa tenteram. Poin sama. Okey, kemudian apa lagi jawapan? Memberi peluang kepada orang bertaubat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah bagi kita peluang, iaitu hikmah bertaubat. Dan yang keempat, meningkatkan iman kerana menyedari diri tidak sempurna. Maksudnya kita punya iman semakin meningkat. Okey? Jadi jelas ya pelajar. Saya sampai kat sini saja. Tajuk yang seterusnya insya-Allah Ustazah Siti Zaitun akan sambung ya. Jadi Ustazah, kalau banyak-banyak sekarang susah pula. Tapi kalau nak kira masa panjang lagi ni. Macam mana ni? Kita nak teruskan ke? Nak teruskan tak? Okey, sikit lagi ya. Teruskanlah sikit lagi. Nanti Ustazah Siti Zaitun sambung bab ibadah. Okey, kita pergi pada muka surat 31. Tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Ingat lagi ya. ASWJ. Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, soalan 1. Nyatakan 2 nama lain Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia ada 4 nama. Tu dalam tu ada. Ya, Ahlus Sunnah, Al-Jamaah, Ahlul Hadis dan juga As-Salafus Salih. Biasa soalan minta 2 je lah. Minta 2, so awak ingatlah mana yang mudah bagi awak. Okey, tapi janji kena ingat. Okey, nombor 2. Siapakah pengasas Ahli Sunnah wal Jamaah? Ini memang fakta. Memang nak tak nak kena ingat. Okey, apa jawapan dia? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. 1. Yang kedua, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Okey, 2 ni kena ingat betul-betul Okey, nombor 3. Jelaskan 2 prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Prinsip di situ ada 3 je Saya akan sebut 5. So minta ruang cari ruang untuk kamu ataupun kamu siap buku lah, buku 1 untuk kamu tambahan-tambahan jawapan, sebab jawapan akan diberi secara banyak ni Okey, saya terangkan 2 prinsip, maknanya 2 ciri lah prinsip akidah Ahli Sunnah pegang. Apa dia? Okey, pertama, ajarannya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu prinsip nombor 1.
Boleh. Ajarannya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tu ada tu. Okey, yang kedua, ajarannya berpegang dengan prinsip-prinsip As-Salafus Soleh. As-Salafus Soleh. Okey, kena ingat As-Salafus Soleh tu siapa? Salaf, orang-orang yang awal lah. Contoh sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in tu adalah as-salafus soleh, sahabat-sahabat Nabi seperti Rasulullah. Okey, yang ketiga, sebarang pertelingkahan pandangan mereka rujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau ada pertelingkahan dalam satu-satu perkara, ahli sunnah wal jamaah dia mesti rujuk pada Quran dan Hadis. Itu prinsip yang ketiga. Okey, yang keempat, mereka tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tak sealiran dengan mereka. Tak macam Syiah kan, dia mengkafirkan orang tak sealiran. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan kita. Okey. Dan yang kelima, mereka tidak menghukum kecuali ada bukti yang sahih. Kena ada bukti yang betul-betul bukti, barulah boleh hukum. Contoh tadilah orang murtad, ada betul-betul lah siasat semua, bukti cukup semua, barulah boleh dituduh dia boleh dikatakan dia murtad ataupun dia merompak mencuri. Ada bukti semua, barulah boleh dikatakan dia tu memang betul-betul mencuri. Okey, tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, seterusnya nombor 4. Nak habis dah ni ya. Berapa kali dah nak habis ustazah ni? Sikit lagi. 4. Ni soalan terangkan. Satu tips ustazah nak bagi tahu kamu, bila soalan terangkan tolonglah bulatkan dulu perkataan terangkan supaya kamu nampak bila soalan terangkan mesti ada jawapan isi dan juga huraian. Kalau tak ada dua jawapan isi huraian ni, maka kamu dapat 1 markah lah. Maknanya kamu jawab 1 je isi, 1 markah, rugi. Padahal kamu tahu. Nak jawab tu kamu tahu ya. Okey, soalan. Terangkan 2 kepentingan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, yang ni awak boleh fikir. Ini bukan fakta. Maksudnya awak boleh fikir, kebat ni. Terangkan 2 kepentingan. Okey, kepentingan apa? Kebaikan. Kebaikan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kebaikan dia? Okey, jawapan dia apa? Kepentingan dia. Dapat membersihkan akidah. Isi, dapat membersihkan akidah. Okey, dia punya huraian, daripada kekeliruan dan kesesatan. Ambil jawapan ni. Dapat membersihkan akidah daripada kekeliruan dan kesesatan. Dapat membersihkan akidah, isi, daripada kekeliruan dan kesesatan ialah huraian. Kata hubung, daripada. Okey. Yang kedua, amalan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi. Bila kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isi. Apabila bersandarkan akidah yang betul. Apabila ialah kata hubung. Bersandar akidah yang betul ialah huraian. Okey. Nombor 5. Jelaskan 2 cara untuk membeli. Ada satu lagi jawapan. Tu tertinggal. Hidup akan diredai Allah Ta'ala. Isi, kerana berada di jalan yang benar, huraian. Kerana kata hubung. Okey. Baik, nombor 5. Last. Jelaskan 2 cara untuk memelihara akidah. Macam mana kita nak memelihara akidah? Okey, jawapan dia dah ada kat situ. Yang pertama, mempelajari asas akidah berdasarkan kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang muktabar. Ni jelaskannya, bukan soalan terangkan. Okey, hendaklah mempelajari akidah berdasarkan kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang muktabar. Yang muktabar ni yang mana? Yang betul-betul diterima lah, mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, yang kedua, belajar daripada guru yang diiktiraf. Maknanya guru yang memang diiktiraf oleh JAIZ. Contohlah kita di Selangor, dia ada tauliah, ataupun belajar dengan guru yang ditauliah untuk mengajar bab akidah. Itu adalah cara kita nak jaga akidah. Okey, yang ketiga, membina ketahanan akidah dengan berdoa. Ataupun nak buat ayat, kita sentiasa berdoa supaya akidah kita terpelihara. Itu antara 3 cara untuk memelihara akidah. Okey, dah jelas. Saya harap tak ada masalah ya. Boleh. Okey. Baik, ada sedikit ralat ya. Sedikit ralat. Tu dah habis dah tajuk hari ni, habis tajuk minggu lepas. Okey, cuba tengok muka surat 24 ya. Ada sedikit ralat ya. Muka surat 24 nombor 40.
Okey, bab ibadat. Hukum memakan sebahagian daging korban bagi orang yang berkorban ialah harus. Jawapan tepat ialah harus. Nombor 40 muka surat 24. Kamu tukarlah jawapan kepada harus, ya. Hukum kita makan sebahagian daging korban. Kita berkorban, kita makan. Harus kita makan. Tak makan pun tak apa. Okey, itu sahaja hari ini. Ustazah harap nanti jangan stop lagi. Ada sikit lagi ni. Saya mendoakan kamu faham apa yang saya ajar tadi. Kalau ada yang tak faham ataupun saya tersilap cakap, PM lah saya. Mungkin saya tersilap cakap kan. Nanti kita boleh betulkan, tak ada masalah. Okey. Jangan lupa kepada yang belum tekan tulisan merah subscribe tu kat bawah tu, boleh tekan untuk bagi support ustazah buat video-video pelajaran untuk kamu, insya-Allah, ya. Okey. Kita sudahi dengan surah Wal-Asr, ya, untuk hari ini. Surah Wal-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, saya harap kamu faham, ya. Tak faham boleh PM saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.